Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke saluran Pak Anda. Kali ini Pak Anda akan berkongsi informasi tentang negara-negara yang pernah mengancam persekutuan Malaysia. Pada 1 Ogos 1962, Kerajaan Inggeris dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu secara rasmi menandatangani Perjanjian Pembentukan Malaysia di London. Di dalam perjanjian ini secara jelas menyatakan bahawa Borneo Utara ataupun Sabah, Sarawak dan Singapura oleh Kerajaan Inggeris diserahkan kedaulatannya kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan pembentukan negara Malaysia yang telah diisytiharkan secara rasmi pada 16 September 1963, maka berlakulah beberapa ancaman yang pernah mengancam persekutuan negara Malaysia dari tahun 1960-an hinggalah sekarang. Negara pertama yang telah mengancam pembentukan negara Malaysia yang pertama adalah negara jiran yang terdekat, iaitu Indonesia. Pada 17 September 1963, iaitu sehari selepas pembentukan negara Malaysia, IR Sukarno, iaitu Presiden Indonesia, telah melancarkan kempen Ganyang Malaysia. Sebenarnya sebelum itu, pada 12 April 1963, tentera Indonesia telah pun menyerang balai polis terbedu di Sarawak. Kemudian pada 23 April 1963, pos polis di Gambong, bahagian pertama Sarawak, juga telah diserang oleh para sukarelawan tentera Indonesia. Pada 17 Mei 1963, sebanyak 13 orang penceroboh Indonesia telah menyerang 2 orang Iban dan seorang berketurunan Cina, manakala pada 26 Jun 1963 sebanyak 15 penceroboh telah menyerang ke bahagian kedua di Sarawak. Selepas pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963, telah berlaku serangan-serangan secara tersusun dan lebih besar yang melibatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap negara Malaysia. Yang kedua, selepas pengisytiharan Malaysia, Presiden Filipina iaitu Diosdado Macapagal secara tidak langsung telah menentang pembentukan Malaysia melalui tuntutan tidak munasabah terhadap negeri Sabah yang terletak di timur Malaysia. Tuntutan ini telah diteruskan oleh Presiden Ferdinand Marcos. Presiden Marcos telah merekrut pemuda-pemuda Moro dari suku Tausug ataupun Suluk dibawa ke Pulau Simunul berhampiran dengan Sabah. Pemuda-pemuda ini telah dilatih untuk menjalani latihan ketenteraan dengan dijanjikan gaji dan kerjaya di dalam tentera Filipina. Unit pemuda Moro ini dikenali sebagai unit Jabidah. Tujuan mereka adalah untuk menyerang Sabah di bawah sebuah operasi yang dinamakan Operasi Merdeka. Tetapi pemuda-pemuda Moro ini telah enggan untuk menyerang Sabah kerana hubungan persaudaraan di atas akidah Islam dan juga persaudaraan sesama suku, kerana suku-suku di Sabah dan di selatan Filipina kebanyakannya saling bertautan. Akibat keengganan pemuda-pemuda Moro daripada suku Tausug ataupun Suluk ini, maka mereka telah dibunuh pada 18 Mac 1968.
Mereka telah ditembak, dibunuh dan mayat mereka telah dibakar, kemudian dicampakkan ke lautan. Pembantaian ini dinamakan sebagai pembantaian Jabidah. Pembantaian ini telah dilakukan oleh tentera Filipina. Peristiwa ini telah didedahkan oleh dua orang wartawan kanan Filipina, iaitu Marites dan Guilan Vituk dan Glenda M. Gloria di dalam buku mereka Under the Crescent Moon Rebellion in Mindanao. Sekurang-kurangnya 180 pemuda Tausug ataupun suluk yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun telah pun dibunuh oleh tentera Filipina. Ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam di selatan Filipina yang diketuai oleh Nur Miswari. Selepas pembunuhan Jabidah ataupun pembantaian Jabidah ini, barulah masyarakat Moro di selatan Filipina bangkit menentang kezaliman kerajaan Filipina terhadap umat Islam di selatan Filipina. Negara ketiga yang pernah mengancam Malaysia adalah Korea Utara. Negara komunis yang menggunakan nama demokratik ini pernah mengancam negara Malaysia berikutan dengan pembunuhan abang tiri pemimpin negara mereka yang bernama Kim Jong-nam pada 13 Februari 2018. Kim Jong-nam telah mati dibunuh di KLIA, dilakukan oleh dua orang wanita, seorang berbangsa Indonesia manakala seorang lagi berbangsa Vietnam. Dua suspek utama kes pembunuhan Kim Jong-nam ialah Duan Thi Huong, 28 tahun dari Vietnam, dan Siti Aisyah, 25 tahun dari Indonesia. Dengan terbunuhnya Kim Jong-nam, Kedutaan Korea Utara telah mendakwa bahawa polis diraja Malaysia telah menyembunyikan sesuatu dari hasil siasatan pembunuhan Kim Jong-nam. Kenyataan ini telah dibidas oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dengan mendakwa bahawa permohonan PDRM dibuat berdasarkan protokol dan telah dikemukakan kepada Wisma Putra. Malah katanya, kekebalan diplomatik bukanlah alasan kepada setiausaha kedua Kedutaan Korea Utara di Malaysia, Hyun Kwang Song, yang berusia 44 tahun untuk tidak tampil membantu siasatan. Berikutan dengan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengakui bahawa Malaysia telah diancam oleh Korea Utara. Maka pelbagai spekulasi telah ditimbulkan oleh warga net tentang kenyataan tersebut. Walau bagaimanapun, hubungan Malaysia dan Korea Utara terus ada pasang surutnya. Dan Kedutaan Malaysia di Pyongyang telah pun diarahkan untuk meninggalkan Korea Utara, dan sebagai tindak balas, Malaysia pula telah mengarahkan Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh 48 jam. Peristiwa ini baru saja berlaku pada tahun 2021 dan alhamdulillah sehingga kini tiada kejadian buruk yang berlaku ke atas negara Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, Korea Utara adalah sebuah negara komunis yang lebih sukakan menggunakan kaedah konfrontasi apabila menghadapi satu-satu isu. Negara keempat adalah Israel.
Bunyinya mungkin agak keterlaluan, tetapi dengan serangan berterusan Israel ke atas penduduk Islam di Gaza dan juga umat Islam yang sedang melakukan solat di Masjidil Aqsa ketika di akhir Ramadan, telah menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, termasuklah di negara Malaysia. Akibatnya, laman-laman web Israel telah diserang oleh Bawang Rangers daripada Malaysia, dan mungkinlah ini yang menyebabkan kerajaan Israel agak bengang dengan Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa polis Diraja Malaysia bersama agensi keselamatan lain sudah meningkatkan kawalan keselamatan dari semua aspek susulan ancaman Israel terhadap pemimpin pejuang Palestin di seluruh dunia termasuk Malaysia. Maksudnya, secara tidak langsung Israel bukanlah memberi ancaman kepada Malaysia, tetapi memberi ancaman kepada pemimpin-pemimpin Palestin yang berada di Malaysia. Sebenarnya dengan ancaman ini secara tidak langsung telah mengganggu gugat kedaulatan negara Malaysia, kerana seolah-olah pihak Israel ingin menyatakan bahawa mereka bebas untuk membuat apa sahaja yang mereka kehendaki di negara lain. Tentulah perbuatan ini tidak disenangi oleh mana-mana negara yang berdaulat. Menteri Dalam Negeri Malaysia iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, memelihara ketenteraman awam dan keselamatan rakyat Malaysia termasuk warga Palestin yang berada di negara ini adalah satu keutamaan. Ini bermakna Malaysia secara tegas mengatakan bahawa keselamatan rakyat Malaysia ataupun sesiapa sahaja yang berada di Malaysia, sama ada orang Palestin, orang Burma, orang Cina, orang Jepun, orang Korea, orang Indonesia yang berada di Malaysia, keselamatannya adalah dijamin. Pemimpin Israel didakwa sudah mengarahkan badan perisikan negara itu iaitu Shin Bet dan Mossad untuk melaksanakan tugas berkenaan. Apakah tugas tersebut? Iaitu membunuh pemimpin-pemimpin Palestin yang berada di Malaysia, Qatar dan beberapa negara yang telah disebut oleh pemimpin negara tersebut. Sebenarnya Israel telah pun membuat tindak balas terhadap beberapa buah negara yang agak lantang di dalam mengecam negara mereka, antaranya pengeboman bangunan milik organisasi Turki di Gaza. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.